Okay, start dah. Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau korang yang tengah ada korang tengah tonton live ni, kalau korang dengar suara, boleh komen tak? Suara saya jelas? Okay, kalau jelas tolong komennya. Kalau tak dengar, tolong komen juga. Tak nak lah jadi macam kemarin. Syok saya tengah bercakap. Rupa-rupanya bercakap sendiri. Tak ada orang pun dengar. Okay, insyaAllah. Okay, so malam ni saya nak share semula lah apa yang saya share semalam. Semalam tu dah best dah. Saya rasa macam orang bagi like. Orang bagi like. Ingatkan orang dengar. Rupanya tengah syok live, tengah syok bercakap, tak ada pun orang dengar. Sedih lah kan. Okay, tapi tak apa. Malam ni saya share semula. Okay, insyaAllah. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu dekat anda, kalau korang tengah tonton live ni, korang rasa live korang nak orang lain pun tahu, dapat manfaat, tolong tekan butang share. Tak berat pun nak tekan butang share tu, free je. Okay, kita teruskan pada pengisian kita malam ni. Okay, 5. Malam saya nak share 5 kesilapan orang-orang yang baru nak mula bisnes. Kesilapan yang selalu terjadi. Bahkan saya sendiri pun pernah, saya rasa saya pun selalu saya selalu sangat buat kesilapan ni. Okay, so saya share, tujuan saya nak share dengan korang malam ni ialah supaya korang pun jangan buat kesilapan yang sama seperti saya buat. So bila kita tahu, bila kita belajar, kita dapat elak kesilapan tu, kita pun dapat jimatkan masa. Jangan nak buang masa buat satu benda, lepas tu kita jadi down, kita jadi penat, jadi tak nak teruskan perjuangan kita. Okay, so sayanglah ya. Okay, so korang ambil perhatian, kalau boleh korang tulis. Tulis. Sebab apa, kalau kita just dengar ni, guru saya cakap, orang yang dengar dia akan lupa. Orang yang dengar dia akan lupa. Tapi bila kita tulis, sebab tu kalau kita pergi sekolah, kita mesti bawa buku, mesti bawa pensel, kita pergi kursus, kita disuruh bawa buku, bawa pensel untuk kita tulis. Sebab orang yang dengar dia akan lupa. Tapi bila kita tulis, kita akan ingat. Okay, so insyaAllah kita teruskan kesilapan yang pertama. Apa dia? Okay, sebelum saya sambung cerita, jangan heran lah ya. Ni first time sebenarnya saya live pakai telekung ni. Apa? Tak kisahlah, yang penting live. Tutup aurat juga. Bukannya saya tak tutup aurat kan? Okay, so direct menyimpang sekejap. Okay, kesilapan yang pertama ialah tiada ilmu marketing, tiada ilmu bisnes. Okay, so kalau korang nak buat apa-apa, memang kena mulakan dengan belajar, cari ilmu. Korang nak jual, hatta korang nak jual air sekalipun, korang perlukan ilmu. Nak jual aiskrim ke, korang nak apa? Nak belajar masak ke, nak tanam pokok ke, pun memang perlukan ilmu. Kalau korang just kosong-kosong je terus nak mula bisnes, terus keluarkan modal tanpa kaji market, tanpa kaji produk, kaji siapa korang punya customer, korang terus buat bisnes je, memang insyaAllah korang sekejap je buat bisnes. So belajar ya, ilmu penting. Okay, kalau korang nak jual obat kurus, contohlah ya, obat kurus, korang kena kaji market. Siapa yang korang nak kuruskan. Kemudian korang kena kaji juga produk yang korang jual tu selamatkah, ada bahan terlarang ke dalamnya, atau apa-apa lagi lah ya. So kena belajar, cari ilmu. Dan ilmu apa yang paling penting ialah ilmu marketing. Kebanyakan usahawan sekarang ni mereka tak tahu ilmu marketing. Ilmu marketing ni bahasa ringkasnya ialah pemasaran. Okay, pemasaran, untuk pengetahuan anda, pemasaran adalah nadi kepada bisnes. Dia umpama jantung untuk bisnes anda. So kalau korang tak belajar ilmu pemasaran ni betul-betul, korang memang takkan boleh menang lah dengan market. Okay, lihatlah macam company-company besar, Coca-Cola, KFC, apa lagi, iPhone. Diorang punya iklan ni, diorang punya marketing ni, kita boleh jumpa dekat mana-mana.
Tengah scroll sekejap jumpa iklan KFC, tengah scroll sekejap jumpa iklan Coca-Cola, scroll lagi jumpa iklan ni company besar-besar. Sampai saya pernah tertanya-tanya. Dorang ni dah company besar. Dorang ni dah orang ramai tahu. Kenapa mereka perlu buat marketing lagi sedangkan ramai orang dah kenal mereka? Kenapa KFC, McDonald, Coca-Cola, iklan mereka ni selalu kita nampak? Kenapa? So fungsi marketing ialah kita nak bagi tahu dengan orang yang kita ni masih ada. Kita ni masih ada, kita ni masih bernyawa, masih beroperasi. Macam tu. Kalau korang tak buat iklan, orang tak tahulah korang wujud. Sedangkan company-company besar pun yang ramai orang dah kenal, marketing mereka hari-hari, apatah lagi untuk orang yang baru nak belajar buat bisnes. Kalau korang baru nak belajar buat bisnes, korang buat marketing hari ni buat, esok tak buat, minggu depan baru buat lagi. Hai Kak Ardi Aisyah. Okay. Kalau korang tak buat marketing, orang tak akan kenal korang siapa. Orang tak akan tahu korang buat bisnes apa. Okay, tu satu, kenapa kena marketing. Sebab nak bagi orang kenal. Dua, kenapa marketing? Untuk apa marketing? Marketing yang macam mana korang nak buat? Ni korang kena belajar, kena pandai. Bermain dengan copywriting, bermain dengan FB ads, dengan storytelling. Kalau korang just post, hai saya, contohlah saya design. Hai saya Fatimah, saya jual Forever Living. Okay, kalau berminat PM saya sikit-sikit. Berminat PM tepi. Kalau korang asyik menggunakan ayat yang sama, korang tak akan dapat customer yang betul lah. Korang tak akan dapat customer yang betul. So fungsi untuk fungsi storytelling, fungsi FB ads ni, copywriting adalah untuk korang dapatkan customer yang tepat. Dari segi ilmu marketing pun korang boleh tahu siapakah orang yang perlu produk korang ni. Okay, contohlah korang jual produk kurus, korang jual tudung bawal. Korang kena tahu siapa yang suka pakai tudung bawal. Korang kena, copywriting korang tu mestilah berkaitan orang yang pakai tudung bawal. Takkan asyik-asyik nak up gambar tudung bawal. Okay, ni harga sekian-sekian, PM tepi jika berminat. Harga sekian-sekian, PM tepi jika berminat. Orang bosan dah dengan style marketing macam ni, orang bosan. Tapi kalau korang pandai bermain dengan copywriting, pandai bermain dengan storytelling, sometimes kadang-kadang korang macam orang akan tekan, best lah dia punya produk ni. Produk dia ni boleh selesaikan masalah aku. Itulah fungsi copywriting, itulah fungsi storytelling. Korang kena, macam yang saya cakap tadi, korang kena clear siapa customer korang. Kalau korang jual ubat kurus, customer korang ialah orang yang berbadan besar. Mungkin customer korang ialah orang yang suka makan. So korang kena clear siapa customer korang. Okay? So kesilapan yang pertama ni memang sangat banyak yang buat. Bahkan saya sendiri pun sampai tahun ni saya masih lagi pernah buat kesilapan ni. Tak ada ilmu marketing. So insyaAllah kita belajar sama-sama. Sekarang ni kelas ada banyak, kelas ada berlambak. So korang jangan kedekut masa jangan kedekut untuk luangkan masa. Sekarang ni banyak kelas free je. Saya tengok kelas ni, saya tengok page yang kat sini apa semua, banyak buat kelas free, banyak buat coaching free. So just tadi korang lah. Kadang-kadang kelas tu tak berbayar mahal pun. Paling kelas tu mungkin RM20 je, RM30 je. Korang spend sikit, belajar, improve skill korang. So korang akan dapat buat lagi bagus. Korang akan dapat income lagi banyak. Apa yang korang spend untuk kelas tu, itu adalah umpama satu pelaburan. Pelaburan yang berbaloi lah. Yang penting lepas korang belajar, korang terus buat. Jangan lepas belajar buat dono, tak buat. Itu sayang lah. Sayang lah kalau buat macam tu. Rugi. Okay, so yang kedua ialah, kesilapan yang kedua ialah mahu result yang cepat. Okay guys, untuk pengetahuan korang, kita kalau tanam pokok, hari ni kita tanam benih, adakah esok pokok tu akan terus tumbuh? Tidak kan? Macam tu jugalah dengan kita punya kejayaan. Kejayaan kita ni bukannya kita buat hari ni kita terus kaya esok, bukannya kita menjual hari ni kita kaya minggu depan. So tak, dia perlukan usahawan. Perlukan usahawan lah pula. Dia perlukan usaha, perlukan masa. Okay, kalau korang nak kaji, kalau korang kajilah syarikat Coca-Cola ke, syarikat syarikat Nike,
Nike, Adidas, apa lagi, korang kajilah company yang besar-besar. Mereka ni ambil masa juga untuk berjaya, bukannya setahun 2 tahun. Ada yang ambil masa sampai 10 tahun, ada yang untung ambil masa mungkin 3-4 tahun. So depend lah dengan korang macam mana ya. Apa yang korang buat, itulah yang korang akan dapat. Kalau korang belajar buat dengan sungguh-sungguh, bisnes dengan sungguh-sungguh, korang akan dapat result yang seperti apa yang korang usahakan. Kalau korang just buat sambil lewah, dia punya keputusan pun sambil lewah lah. So jangan harap benda buat hari ni esok terus kaya ya. Ni adalah pemikiran yang salah. Ni adalah pemikiran yang salah. Kalau korang ada mindset yang macam ni dekat kepala otak korang, tak tahu nak cakap apa. Maybe akan jadi korang akan cepat fed up lah buat bisnes. Tak sabar. So kena sabar ya kalau nak buat bisnes ni. Okay, yang ketiga. Okay, kesilapan yang ketiga. Ni kesilapan paling banyak orang lah. Apa dia? Terikut-ikut. Okay, contoh dia nampak jirannya jual Tupperware. Contohlah Ali nampak Abu jual Tupperware. Abu punya jualan gempak. Satu hari Abu boleh dapat sampai RM300, RM400 sale. Satu bulan dia punya sale sampai 10K, 20K. So Ali pun keluarkan modal buat bisnes Tupperware. Okay, kemudian belum lagi berjaya bisnes Tupperware-nya tu, baru nak berjalan. Ali ni dia nampak lagi seorang kawannya jual kosmetik. Banyak order, hari-hari post up, hari-hari update gambar parcel berlambak-lambak. Okay, hari ni postage apa semua. Dia nampak kawannya buat lagi bisnes tu, dia pun macam best je bisnes dia ni, macam dapat laku banyak je ni, untung banyak. So dia pun ikut lagi kawan satu tu, dan begitulah seterusnya. Okay, so sifat terikut-ikut ni dia bukanlah sifat yang kita boleh aplikasikan lah dalam kehidupan seharian ya. Macam saya kata tadi, yang pertama, sebelum nak buat bisnes, pastikan ada ilmu tentang bisnes, ilmu tentang produk yang korang nak jual. Kalau contohlah korang nak jual produk Chokojar, korang kena kaji dulu produk Chokojar, kena kaji market, siapa yang suka market. Hai Farazara Hamani, thank you for watching. Okay, kena kaji market. Jangan main ikut-ikut. Nampak kawan ni jual kosmetik, nak ikut jual kosmetik. Nampak kawan ni jual baju, nak ikut jual baju. Nampak kawan ni jual tu, nak juga jual tu. Semua dia nak ikut-ikut. Ni janganlah ya. Buat satu dulu, buat satu bisnes dulu. Pastikan berjaya, dapat balik modal, dapat buat untung. Baru okey ya. Okey, so kesilapan yang keempat ialah ni kesilapan memang major lah, memang semua buat. Apa dia? Cepat putus asa. Cepat putus asa. Baru buat sebulan, tak nampak result, dah penat. Dah cakap macam tak boleh jalan je bisnes ni. Berhentilah. Cepat sangat putus asanya. So kalau kita cepat putus asa, sayanglah. Contohlah korang buat bisnes tu dah 6 bulan. Korang dah buat bisnes tu 6 bulan. Tapi bulan yang ke-7 tu korang dah stop. Sebenarnya mungkin bulan yang ke-7 tu, kalau korang teruskan, kalau anda teruskan, mungkin sebenarnya bulan ke-7 tu adalah bulan kejayaan anda. So jangan putus asa ya, jangan cepat sangat putus asa. Orang lain pun buat bisnes, yang jutawan-jutawan ni, korang jangan lihat kesenangan mereka yang sekarang. Korang lihatlah cerita di sebalik kejayaan mereka tu. Kalau saya suka satu cerita, ada satu founder kosmetik ni, dia pun Nuraisa lah, saya sebutlah Nuraisa lah kan, Nuraisa, founder kosmetik Nuraisa. Saya sangat suka lihat jalan ceritanya. Dulu dia sebelum dia jadi jutawan macam sekarang ni, sebelum dia nampak bergaya sekarang ni, nampak elegan sekarang ni, dia banyak dropship, banyak agent, banyak stokis. Dulu dia yang pergi hantar stok, naik motor dengan suaminya. Masing-masing, kita semua masing-masing akan ada fasa susah kita, susah macam fasa tak ada duit, fasa sangat susah, duit dalam dompet tinggal berapa je. Ada fasa yang kita rasa down sangat, tak boleh nak go business. Tapi kuncinya ialah jangan putus asa. Macam kalau korang mendaki gunung lah kan, daki gunung ke, daki bukit ke, kalau tengah daki tu macam penat, tak best lah. Bayangkanlah
kita punya perjalanan bisnes ni seumpama kita mendaki. Kalau dah sampai dekat atas tu apa perasaan? Apa feel? Best, lega, hilang segala penat. So macam tu jugalah dengan perjalanan bisnes kita, perjalanan bisnes anda. Janganlah mudah putus asa, janganlah cepat koyak. Kata nak kaya, nak jutawan. So korang nak jutawan, itulah harga yang korang kena bayar. Segala derita, kurang tidur, penat, nangis, down, semua itulah rejection. Itulah yang korang kena hadapi untuk dapatkan kejayaan yang korang nakkan tu, kejayaan yang korang impikan tu. Dia ada harganya. Ada harga. Setiap sesuatu dia ada harganya. Korang nakkan kejayaan, korang kena sanggup bayar dengan penat lah, susah, semua itulah. So janganlah putus asa cepat sangat ya. Baru buat bisnes tahun jagung dah nak putus asa. Okay, saya sendiri pun, saya dulu bisnes. Okay, saya cerita sikit lah ya, menyimpang sikit lah. Tak menyimpang lah. Dulu saya bisnes pada awal tahun 2016. Awal tahun ke? Pertengahan tahun 2016 lah. Selama setahun, setahun, astagfirullah, Sebulan saya iklankan jualan saya dekat Facebook. Tak ada pun saya dapat PM. Tak ada pun. Orang like pun mungkin 1-2 like je. Okay, bila dah masuk bulan yang kedua, adalah sudah orang mula bertanya-tanya. Tapi tak ada close lagi. Saya mula closing start bulan yang ketiga. Barulah ada produk saya tu terjual. Sampailah sekarang. Dulu saya bermula tak ada modal, hanya dropship kosong-kosong je. Lama-lama dah ada duit lebih, upgrade jadi agent. Kemudian lama-lama ada duit lebih jadi stokis. Sampailah sekarang, alhamdulillah. Banyak jugalah pahit manis bisnes ni. Dia mengajar kita, mematangkan kita. So jangan putus asa ya. Okay, so yang terakhir, yang terakhir ni macam apa? Macam mana nak cakap tak payah cakap lah. Saya teruslah. Yang terakhir ni ialah buat benda yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeza. Okay, contohlah korang biasa setiap bulan sale korang 5k, 10k. So bulan ni korang target sales korang 50k. So apa yang korang kena buat ialah korang kena tambah lagi usaha, kuatkan lagi marketing, mantapkan lagi storytelling, copywriting apa semua. Tapi kalau korang tak buat apa-apa, just buat perkara yang biasa korang buat setiap hari, jangan haraplah korang nak dapat result yang berbeza. Takkan dapat punyalah. Kalau nak buat sesuatu, nak dapatkan sesuatu yang kita tak pernah dapat, kita kena berani buat apa yang kita tak pernah buat. Contohlah kalau korang nampak lah kan, usahawan-usahawan, jutawan-jutawan ni, mereka ni kebanyakannya bekerja lebih masa. Ya, walaupun mereka mungkin kerja sendiri, tapi mereka bekerja lebih masa. Mungkin tidur mereka sangat kurang. So kalau korang jenis bekerja ala kadar je, tidur tak boleh tak cukup tidur, kena cukup makan, tak nak ikat perut. Korang nak capai benda yang amazing ni, result yang gempak ni, kalau korang tak sanggup nak buat pengorbanan, tak sanggup nak buat gila-gila, tak sanggup nak buat lagi banyak benda yang outstanding, memang takkan dapatlah result yang korang nak tu. Jadi kalau nak result yang berbeza, korang kena buat benda yang korang tak pernah buat. Apa dia? Bergantung pada apa yang bisnes korang buat lah. Yang tu nanti itu kena belajar, itu dalam ilmu marketing lah. Kalau macam mana nak mantapkan lagi marketing, nak mantapkan lagi copywriting, yang tu benda korang nak result yang berbeza tu, benda ni lah yang korang kena buat. Jangan asyik buat benda yang sama je. Hari-hari yang tu je dia buat. Tak ada pun dia buat benda lain, benda yang berbeza. Tak ada pun, kan? Macam orang nak masuk exam lah, dia nak result yang, kalau dah nak dekat exam, kebiasaannya budak-budak yang nak exam ni, mereka akan belajar lagi kuat, lebih masa, kurangkan tidur, bangun awal pagi, macam itulah ciri-ciri orang berjaya. Okay, so insyaAllah 5 kesilapan ni Kak Thames dah kongsikan dengan korang. So harap-harapnya korang janganlah buat kesilapan ni ya. Kita belajar sama-sama. Apa kalau ada nak tanya ke,
Tak tahu macam mana nak buat ke, cari guru, cari mentor. Korang nak belajar, korang nak buat apa-apa, nak belajar, kena cari mentor, carilah guru. Jangan buat sendiri. Kita ni tak pandai, kita ni kurang ilmu, kita kena terima. Kena terima benda ni. Orang-orang yang dah berjaya, yang dah kaya, yang dah jadi jutawan, mereka ni bukan sendiri-sendiri buat ikut suka kepala otak diorang. Tak, mereka ni belajar, sentiasa top up ilmu mereka, sentiasa upgrade diri mereka. So belajar ya, insya-Allah. Okay, semoga apa yang saya share ni semoga dapat bagi manfaat lah sedikit sebanyak. Sekianlah dari saya, akak bertelekung share malam-malam. Okay, insya-Allah. Okay, janganlah lupa tekan butang like and share ya. Okay, dan so kalau untuk korang, kalau korang tu kalau korang baru nak buat bisnes, korang nak belajar bisnes, nak bisnes yang risiko rendah, modal rendah, untung tinggi, tak ada orang tengah, bisnes yang produk yang berkualiti, nak belajar ilmu marketing. Okay, korang tekan link WhatsApp yang saya akan letakkan di komen sekejap lagi. Dan kat situ kita akan belajar lah. So saya ada offer yang best lah untuk korang yang nak join tim kami. Okay, itu sahaja ya. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum.